billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Selamat pagi dan assalamualaikum saya ucapkan kepada anak-anak murid ustaz tahun 5 Al-Hambali. Mudah-mudahan pada pagi ini kamu semua, kita semua dirahmati Allah oleh Allah SWT, dan diberi hidayah dan petunjuk, dan dilapangkan hati untuk kita belajar pada pagi ini insya-Allah. Okey anak-anak murid sekalian, insya-Allah okey baik, insya-Allah pada hari ini kamu semua akan belajar berkait pada subjek ibadah, subjek ibadah pada bab tayamum. Seperti mana yang telah Ustaz beritahu sebelum ini, kamu semua akan ulang pelajaran daripada darjah 3 sehinggalah darjah 5. Jadi pada hari ini kita akan belajar pada bab tayamum. Okey, tayamum. Sebelum kita nak belajar, seperti biasa kita kena berdoa, doa sebelum memulakan pelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Okey, baik, mari sama-sama kita berdoa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okey baik, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita pada bab tayamum. Okey baik, tayamum. Tayamum ini dari segi bahasa bermaksud qasad. Apa makna qasad? Mensahajakan, mensahajakan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, tayamum, istilah ataupun syarak, tayamum ini bermaksud menyapu muka dan kedua-dua tangan sehingga ke siku dengan menggunakan debu, iaitu debu yang bersih, mengikut syarat dan rukun tertentu sebagai ganti kepada wuduk ataupun mandi wajib. Okey, maksudnya tayamum ini akan menggantikan wuduk dan mandi wajib sekiranya berlaku musibah ataupun darurat terhadap diri kita. Contohnya ketiadaan air tak ada, maka dibolehkan untuk bertayamum. Selain itu kita ada sakit, contoh kita ada sakit, maka sakit yang tak boleh kena air, maka dibolehkan untuk bertayamum. Okey, tayamum ini hanya valid sekiranya masuknya waktu solat. Sekiranya tidak masuk lagi waktu solat, maka tayamum ini akan terbatal. Faham? Okey, jadi sebab-sebab wajib tayamum apabila masuknya waktu solat, maksudnya waktu azan. Yang pertama adalah air tiada, ketiadaan air, ataupun dia ada air tapi dia cukup untuk makan dan minum sahaja. Okey, untuk mandi ke untuk ni tak cukup, maka dibolehkan untuk bertayamum. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, uzur ataupun sakit kerana luka. Contohnya tangan melecur, tangan melecur, kaki melecur contoh kan. Okey, jadi tak boleh kena air, maka diwajibkan untuk bertayamum untuk menggantikan air untuk berwuduk. Okey, itu yang kedua, uzur. Yang ketiga adalah apabila penggunaan air itu boleh membahayakan. Apabila penggunaan air itu boleh membahayakan. Contohnya air di kawasan kita tercemar dengan toksik, ataupun dengan toksik ataupun virus. Bila mana kita menggunakan air tersebut, dia akan membahayakan tubuh badan kita. Okey, itu adalah tiga sebab wajib tayamum sekiranya masuknya waktu azan.
Okey, seterusnya anggota tayamum. Ya anak-anak sekalian, anggota tayamum ada dua. Okey, yang pertama adalah muka, daripada hujung rambut sehingga ke dagu. Pusing ke sini, keseluruhan muka ini adalah anggota tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah dua tangan. Bermula daripada hujung jari ini sehinggalah ke siku dua-dua. Faham? Faham tak faham? Okey, baik. Itu adalah anggota tayamum. Okey, baik. Seterusnya adalah rukun tayamum. Okey, rukun tayamum ada 5 perkara. Yang pertama adalah niat. Macam mana niat dia anak-anak sekalian? Okey, yang niat dia adalah nawaitu tayamum istibahah fardus solah lillahi ta'ala. Maksud dia macam mana? Maksud dia adalah sahaja aku bertayamum untuk menggantikan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Atau nak lebih mudah, nawaitu tayamum lillahi ta'ala. Cukup sekadar nawaitu tayamum lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Okey? Itu kalau kita susah sangatlah kalau nak sebut nawaitu tayamum istibahah fardus solah lillahi ta'ala. Okey, cukup sekadar nawaitu tayamum lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, memindahkan debu ke anggota tayamum. Okey, anggota tayamum ada berapa Ustaz sebut tadi? Ada dua. Okey, iaitu muka dan tangan. Okey. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah menyapu muka. Menyapu debu dengan muka. Yang keempat, menyapu tangan sehingga ke siku dengan debu. Dan yang kelima adalah tertib. Tertib tu apa? Ustaz ingatkan semula, tertib itu adalah turutan yang mana kamu perlu rukun itu perlu ikut turutan daripada yang pertama dan sehingga seterusnya. Maka contohnya kamu niat dulu. Tak pun kamu memindahkan debu, maksudnya kamu bertayamum dulu, basuh muka, tayamum di muka dan tayamum di tangan, menyapu muka dan tangan, kemudian kamu niat. Sah tak sah? Maka tidak sah. Sebab apa? Sebab kamu tidak ikut tertib. Niatnya kamu kendiankan. Okey, faham? Okey, syarat-syarat sah tayamum. Yang mana bila mana kamu tak ikut syarat ini, maka tayamum kamu tidak sah. Syarat sah tayamum ada 6 perkara. Kamu kena ingat ada 6 perkara. Yang pertama adalah sakit. Sakit yang tidak boleh terkena air. Seperti mana Ustaz sebut sebelum ni tadi, adalah sakit seperti melecur, tak boleh kena air. Maka itu adalah syarat boleh menyebabkan sahnya tayamum kita. Kalau kita tak sakit, maksud kita sakit sekadar demam, sesema, boleh kena air. Tapi kita tak nak guna air, maka tidak sahlah tayamum kita. Ataupun dalam keadaan musafir, perjalanan lebih 2 marhalah, iaitu 90 km, lebih daripada 90 km, dan dalam perjalanan itu kamu tak jumpa air, maka barulah sah tayamum kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah telah masuk waktu solat. Okey, dan tidak sah tayamum kamu melainkan masuknya waktu solat. Okey, contoh kamu waktu solat, waktu zuhur kamu tak ada air. Maka kamu bertayamum. Maka tayamum itu hanya sah pada waktu solat zuhur sahaja. Masuk waktu solat asar, maka kamu kena tayamum semula. Kerana tayamum ini valid kepada satu waktu solat sahaja. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menjumpai air setelah berusaha mencarinya. Okey, syaratnya kamu kena berusaha mencari air. Contoh kat kawasan kamu tak ada air mati. Air tertutup, air paip tertutup. Kamu kena berusaha untuk cari. Contohnya tepi rumah kamu ada parit ataupun sungai. Dan dalam parit dan sungai itu ada air. Maka kalau kamu tayamum ketika itu, tayamum kamu tidak sah. Sebab apa? Sebab kamu dah cari air. kamu ada air lah. Kamu ada air di parit.
Dan sekiranya kamu tak berusaha untuk mencari pun tidak sah. Sebab apa? Sebab kamu tidak mencari air. Kamu kena berusaha. Contohnya kamu dah tak ada air, lepas tu kamu pergi parit sebelah, pergi sungai sebelah tak ada air juga, kering kontang juga. Maka barulah sah kamu punya tayamum. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah terdapat halangan bagi menggunakan air. Okey, seperti contoh tadi yang pertama lah. Kamu tak boleh kena air. Tangan kamu melecur, tak boleh kena air. Okey, dan yang kelima, bekalan air terhad. Bekalan air terhad. Bila mana kamu menggunakan air tersebut, maka kamu tak boleh minum, kamu tak boleh makan, kamu tak boleh hidup. Cukup-cukup untuk makan dan minum, maka barulah sah. Akan tetapi kalau air itu cukup untuk buat mandi untuk ni, maka maksudnya bekalan air itu melebihi, maka dibolehkan maka tidak sahlah tayamum kamu. Okey. Dan yang keenam, menggunakan debu tanah yang suci, iaitu tidak dengan najis. Contoh di tanah-tanah yang ada kan, di depan rumah kamu ada tanah. Contoh di depan rumah kamu ada tanah. Okey, tanah tu kena najis ke tak? Kalau kena najis, maka tidak sah. Kena pastikan tanah tersebut, debu tersebut adalah bersih dan tidak terkena najis. Okey, baik, itu saja untuk bab tayamum pada hari ini. Okey, dan insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung bab tayamum, pada cara-cara bertayamum, sunat-sunat tayamum, perkara-perkara yang membatalkan wudu ataupun membatalkan tayamum. Dan kita akan belajar pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi itu saja pada hari ini insya-Allah. Tugas kamu hari ini mudah dan simple. Yang mana ustaz nak kamu semua rekod video, cara-cara bertayamum. Boleh tak boleh? Ada 6 perkara tadi. Mula kamu kena niat kamu kena sebut nawaitu tayammum li istibahah salat fardhu shalah lillahi ta'ala. Kemudian kamu kena cari debu. Ustaz nak tengok cara kamu bertayamum. Boleh tak boleh? Minggu depan ustaz akan ajar cara-cara bertayamum. Itu saja daripada ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang baik datang daripada Allah SWT, dan salah silap daripada video ini datang daripada ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.